Assalamualaikum. Definisi pegawai protokol adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam menyelaras hal ehwal pengurusan majlis yang dilaksanakan oleh kementerian, jabatan atau agensi. Pegawai protokol berperanan memastikan perjalanan sesuatu majlis berjalan dengan lancar dengan memastikan elemen-elemen protokol dilaksanakan dengan sempurna. Antara senarai semak pegawai protokol adalah senarai tetamu. Pegawai protokol perlu memastikan berapa jumlah kehadiran tetamu agar bersesuaian dengan majlis yang dilaksanakan. Membuat senarai kehadiran berdasarkan keutamaan. Membuat senarai tetamu simpanan agar majlis tersebut tidak kelihatan kosong. Menyemak kad jemputan agar nama majlis betul, jemputan sama ada secara individu atau berpasangan, tempat, hari, tarikh dan masa, RSVP atau jawab balas mengenai kehadiran, kod pakaian. Pegawai protokol juga perlu memastikan aturan tiba balik sama ada tetamu umum, ketibaan awal tetamu umum, tetamu yang paling junior diikuti oleh pegawai paling senior. Pegawai protokol juga memastikan buku program mengandungi kata-kata haluan daripada pengurusan majlis, latar belakang majlis atau orang yang diraikan, atau cara majlis dan penghargaan kepada pihak luar yang terlibat. Teks ucapan mestilah dibuat secara teratur. Penghormatan akan diberikan kepada tetamu atau pasangan yang hadir sahaja. Sebutan dan gelaran hendaklah tepat dan elakkan keluar daripada teks ucapan. Ratai perlu dilaksanakan agar perjalanan majlis berjalan dengan lancar. Ratai perlu dibuat mengikut masa sebenar dari mula tetamu hadir sehinggalah tetamu pulang. Jimik perhatian perlu dimaklumkan kepada tetamu kehormat sama ada memotong riben, bunga api, laser dan sebagainya. Pegawai protokol juga memastikan bilik menunggu tidak terlalu ramai dan menyediakan sedikit jamuan ringan seperti air mineral dan kuih muih. Pemberi dan penerima perlu berbaris untuk tamu kehormat bergerak masuk ke tempat acara. Pegawai protokol perlu memastikan sidang akhbar yang dilaksanakan sekiranya ada dibuat mengikut keperluan, diselaraskan dengan setiausaha akhbar, pejabat komunikasi korporat, tetamu kehormat, ruang yang mencukupi untuk para media dan menyediakan press kit sekiranya ada. Sekian. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tugas berkaitan sebagai seorang pegawai pengiring. Pegawai pengiring didefinisikan sebagai seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengiringi dan melayan tetamu, bermula daripada ketibaan tetamu sehinggalah tetamu pulang. Seorang pegawai pengiring perlu menjaga seorang tetamu. Kebiasaannya, pegawai pengiring akan menginap di tempat kediaman bersama atau berdekatan dengan tetamu. Antara peranan sebagai seorang pegawai pengiring adalah yang pertama, untuk memberikan bantuan kepada tetamu sepanjang masa bermula dari masa ketibaan sehingga masa keberangkatan pulang. Sebagai contoh adalah seperti bantuan rasmi untuk urusan ketibaan dan juga pelepasan, penginapan, persidangan dan juga mesyuarat, makan, pengangkutan, sidang akhbar dan juga lain-lain. Yang keduanya adalah untuk mengiringi tetamu ke majlis-majlis sama ada majlis di dalam ataupun majlis di luar jadual. Yang ketiga, sentiasa peka dengan maklumat-maklumat terkini mengenai tempat, masa ketibaan, atur cara dan juga kod pakaian, susun tempat duduk, kedudukan tetamu, menu makanan dan juga alahan makanan. Terdapat 7 senarai semak bagi seorang pegawai pengiring.
Yang pertama, sebelum ketibaan. Yang kedua, semasa ketibaan. Yang ketiga, pergerakan ke hotel. Yang keempat, ketibaan di hotel. Yang kelima, pergerakan ke majlis. Yang keenam, ketibaan ke majlis. Dan yang terakhir, berlepas pulang. Saya akan menerangkan peranan seorang penyambut tetamu. Penyambut tetamu merupakan orang yang memain peranan penting dalam memastikan menyambut tetamu dan memastikan semua tetamu majlis dapat diuruskan dengan baik dan lancar. Penyambut tetamu merupakan wakil tuan rumah atau organisasi. Penyambut tetamu juga membawa imej citra organisasi dalam segala aspek dari segi penampilan dan perwatakan serta tingkah laku. Dan paling penting sekali adalah mempunyai komunikasi lisan yang baik. Tetamu boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori, iaitu kategori kehormat dan kenamaan VVIP, kedua golongan kenamaan VIP dan jemputan-jemputan lain. Semua peringkat tetamu ini perlu disambut mengikut tata cara dan adab-adab tertentu mengikut pangkat dan kekanan mereka dalam perkhidmatan status mereka dalam masyarakat. Antara bidang tugas seorang penyambut tetamu ialah menunggu ketibaan tetamu di pintu masuk. Kedua, menyambut dan mengiring tetamu pada meja yang disediakan. Ketiga, menunjukkan tempat duduk tetamu yang telah ditetapkan. Keempat, menjawab pertanyaan tetamu tentang majlis ataupun program. Kemudian, menyebarkan buku program ataupun tentatif majlis. Yang akhir sekali, menjaga kebajikan dan keselesaan tetamu semasa majlis. Antara ciri-ciri penyambut tetamu ialah mempunyai kemahiran komunikasi lisan yang baik, penampilan diri yang baik, tahap kecekapan bertindak dalam situasi di luar jangka, cergas tubuh badan, mempunyai pengetahuan yang luas, tindak balas mengenangi situasi secara spontan, cekap mengawal emosi semasa majlis, berkeyakinan tinggi serta mempunyai pengetahuan dalam aspek protokol. Seorang penyambut tetamu perlu dilatih dengan cara penyambut tetamu dan tata cara yang perlu dipatuhi. Tata cara berikut adalah mengenali tetamu yang nak disambut, mengukirkan senyuman, menyapa tetamu, menggunakan panggilan hormat yang betul, menyemak kad jemputan bagi membantu tetamu untuk dibawa dan diiringi ke tempat duduk yang ditetapkan. Peramah pada tetamu dengan bertanya khabar, menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh tetamu, menyerahkan buku program sebaik saja tetamu telah diiring masuk dan dipersilakan duduk. Akhir sekali, memohon izin untuk meninggalkan tetamu untuk kembali bertugas di pintu utama. Sekian, terima kasih. Pengurusan majlis rasmi. Pertama, jawatan kuasa. Peranan utama urus setia menyediakan kertas kerja, mengumpul maklumat, menjadi urus setia, mesyuarat atau perbincangan, menyelaraskan pelaksanaan sesuatu majlis, khidmat nasihat kepada jawatan kuasa dan melaksana semua arahan dan keputusan jawatan kuasa. Terbagi kepada 5 peringkat: antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan agensi. Jawatan kuasa pelaksana iaitu jemputan, protokol sambutan, persembahan terkimik, makanan, keselamatan, perubatan, kewangan, publicity, promosi atau perubahan dan logistik atau persiapan tempat. Kedua, tempat. Tempat perlulah senang dituju atau diketahui umum, mempunyai tempat kereta yang mencukupi, ruang lega yang luas, kemudahan asal yang mencukupi, kesesuaian dengan majlis yang diadakan, plan lantai, pergerakan tamu kehormat, peralatan, latar belakang, pentas, sistem bunyi. Senarai jemputan terbahagi kepada 5, iaitu ringkasan senarai, senarai nama, senarai keutamaan, senarai kehadiran dan senaraian hadir. Keempat, atur cara majlis. Atur cara majlis mengikut urutan atur cara dalam satu majlis dari mula hingga akhir majlis.
ada terbagi pada 3, majlis siang, majlis pada Jumaat dan majlis malam. Kelima, atur cara. Merupakan atur cara majlis yang ditulis secara terperinci bagi tujuan. Pertama, panduan untuk pegawai pengendali majlis. Kedua, panduan pegawai terlibat. Ketiga, panduan pekerja terlibat. Keempat, penentuan protokol yang betul. Kelima, pengawalan masa. Keenam, panduan akan datang. Dan ketujuh, perjalanan majlis yang licin. Keenam, penyambut tetamu. Terbagi pada 3, iaitu jenis, ciri-ciri dan tugas. Jenis penyambut tetamu ialah penyambut utama, tempat duduk dan buku cenderawata. Ciri-ciri penyambut tetamu ialah perbuatan menarik, tingkah laku baik, pakaian kemas, cekap dan pantas, kenal tetamu, sabar dan bertoleransi dan mahir dalam teknik menyambut tetamu. Tugas penyambut tetamu ialah semak senarai tetamu, mengenali tetamu, mengiringi tetamu ke tempat duduk, memberi maklumat yang diminta, menjaga ketenteraman majlis dan menjaga keselesaan tetamu. Pengurusan majlis rasmi. 1. Kad jemputan mengandungi logo universiti, nama majlis, penganjur atau yang menjemput, ruang nama jemputan, tarikh, tempat majlis, masa majlis bermula, pakaian dan nombor telefon urusetia majlis. Maklumat tambahan dimasukkan di belakang kad jemputan atau secara berasingan seperti atur cara majlis, kad jawapan, plan tempat majlis dan pelekat kereta. Jamuan. Terdapat 3 kategori jamuan iaitu jamuan ringan dalam sesuatu majlis, majlis khas jamuan ringan, jamuan makan. Dan jenis jamuan ringan dalam sesuatu majlis terdiri daripada bufet berdiri, bufet duduk dan terhidang. Menu bagi majlis jamuan makan iaitu menu biasa yang sesuai untuk majlis yang tetamunya adalah orang-orang tempatan. Dan menu barat hanya digunakan apabila terdapat ramai tetamu luar negeri dan majlis tersebut khas diadakan untuk tetamu luar negeri. 3. Susunan tempat keutamaan dan duduk. Kedudukan kenamaan mengikut darjat atau kekanaan yang diluluskan secara rasmi berdasarkan grade jawatan, bidang kuasa dan tanggungjawab, pangkat dan anugerah kebesaran yang disandang. Kepentingan susunan. 1. Memilih siapa yang akan dijemput sebagai tetamu kehormat dan tetamu khas. Kedua, kedudukan tetamu di atas pentas, dewan dan di meja makan. 3. Urutan atur cara majlis. 4. Mengaturkan acara sambutan tetamu. 5. Urutan penyampaian hadiah. Dan 6. Menulis skrip pengajaraan majlis. 4. Raptai majlis. Tujuan raptai adalah seperti berikut. Mereka yang terlibat tahu tugas dan tanggungjawab untuk menentukan turutan majlis, menentukan jangka masa yang tepat, memperbaiki kelemahan jika ada, untuk menyelaras acara dan membiasakan petugas-petugas dengan keadaan tempat. Perkara yang perlu diberikan perhatian: menyemak persiapan-persiapan fizikal yang akan disediakan, menentukan tempat duduk bagi tetamu, menyelaraskan acara-acara dalam atur cara majlis, penetapan masa bagi setiap acara dan memberi peluang latihan kepada juruacara melaksanakan tugas-tugasnya. 5. Pakaian. Pihak penganjur hendaklah menyatakan jenis pakaian pada surat atau kad jemputan dan para tetamu jemputan akan memakai pakaian ditetapkan bersesuaian dengan majlis berdasarkan jenis acara, rasmi ataupun tidak rasmi, masa, lokasi, tetamu utama yang hadir dan perlu dinyatakan dalam atur cara dan surat jemputan. 6. Juruacara. Bilangan ialah seorang atau 2 orang, menyatakan acara mengikut teks yang disediakan dan bukan menjadi jururelas majlis. Teks ringkas dan tepat. Tempat juruacara ialah di bawah pentas dan di lokasi yang sesuai. Pakaian juruacara ialah pakaian yang sederhana dan biasa dalam majlis dan tidak keterlaluan.